Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Registration. Tak tahu aku kasih, tak kasih nombor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita nyawa dan kesihatan yang sama-sama dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk sentiasa memanjatkan kesyukuran kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan itu kita akan beroleh syurga Firdausil A'la wal Jannah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita, iaitu daripada kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang keutamaan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minggu lalu kita dah sebutkan bahawa hadis yang kita dah bahaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang kepadaku dalam keadaan berjalan, ya Allah akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Siapa yang cuba dekatkan diriku dalam keadaan sejekan, Allah akan dekat kepadanya dalam keadaan sehasta. Dan barang siapa yang mendekatkan diriku kepada dalam keadaan sehasta, ya Allah akan dekatkan dirinya dalam keadaan sedekah. Jadi di situ dia menunjukkan keutamaan orang-orang yang berniat baik, walaupun kadang-kadang kita tak dapat nak memenuhinya. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, walaupun kadang-kadang banyak perkara-perkara yang kita terlepas pandang. Jadi hari ini kita akan masuk kepada hadis kedua. Dan dalam bab ini kita ada tiga hadis saja. Hadisnya berbunyi, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayamin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian itu mati kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan hadis ini adalah 3 hari sebelum kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa? Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat, janganlah kamu mati sehingga kamu adalah orang-orang yang menyangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kematian itu adalah salah satu takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, kita akan meninggal dunia. Jadi sebelum kita meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita bersangka baik dengan Allah. Maksudnya apa-apa saja terjadi pada dunia ini, maka kita kena bersangka baik kepada Allah, kerana itulah akidah kita. Hingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sedemikian 3 hari sebelum kewafatan baginda. Jadi dah akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sedemikian. Kenapa? Kerana kematian ini satu takdir yang tak semua orang boleh terima. Betul tak? Kalau kita mati, ibu ayah kita mati, kita kadang-kadang tak dapat terima. Kerana apa? Kerana kita terlalu sayang kat dia. Jadi kerana itu Nabi sendiri sebelum Nabi mati, Nabi SAW pesan kepada para sahabat sedemikian. Dan itu kalau kita tengok Nabi SAW wafat pada 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin. Jadi 3 hari sebelum dia mati bila? Isnin dia meninggal. So 3 hari. Hari apa? Jumaat. Betul tak? Jadi hari Jumaat itu Nabi SAW katakan kepada para sahabatnya, bila kita tengok kematian Nabi SAW, itu kalau kita ayah dan ibu yang meninggal, ataupun atuk kita meninggal, ataupun adik-beradik kita meninggal, itu je kita dah meraung, ataupun kita dah tak boleh terima kenyataan. Tapi bayangkan Nabi SAW, orang yang paling disayangi di dunia dan di akhirat, dia yang meninggal. Bagaimana perasaan para sahabat waktu dah berapa puluh tahun mereka habiskan waktu dengan Nabi SAW,
susah dan senang bersama Rasulullah. Jadi bila Nabi SAW wafat, ramai para sahabat yang menangis. Dan ada para sahabat yang tak dapat terima. Antaranya siapa? Antaranya Umar bin Al-Khattab. Kenapa? Kerana Umar terlalu sayang pada Nabi SAW. Dan walaupun kita tahu Umar tu begitu garang orangnya, betul? Dia begitu fierce lah orang panggil. Tapi dalam masa Nabi SAW wafat, dia adalah orang yang begitu sayang pada Rasulullah. Dia sampai dikatakan, siapa yang katakan Nabi SAW dah meninggal, maka aku akan pancung kepada dia. Kerana apa? Kerana dia terlalu sayangkan Nabi. Lalu bila dia jumpa dengan Abu Bakar menyatakan bahawa Nabi dah wafat, baru dia percaya. Pasal apa? Pasal Abu Bakar kan, dia apa hubungan dia dengan Nabi? Abu Bakar dengan Nabi siapa? Ihsan. Bapak betul. Betul tak? Kerana Nabi SAW kahwin dengan anak Abu Bakar. Siapa dia? Aisyah. Betul? Jadi dia pun tengok kalau Abu Bakar yang cakap, ini confirm tak bohong. Takkanlah bapak mentua dia nak cakap bohong pada Nabi SAW. Barulah di situ jatuhnya pedang Umar yang tadi begitu gagah. Tiba bila dengar kematian Nabi SAW, dia jatuh dan dia menangis seperti mana para sahabat yang lain juga. Kerana itu Fatimah pun menangis. Fatimah anak Nabi SAW. Dia dikatakan apa kepada para sahabat? Korang ni sanggup ke nak tanam Nabi korang? Sementara kita cinta kepada Rasulullah. Para sahabat pun menangis. Tapi nak buat macam mana? Dan memang itu akhir hayatnya. Dan itu dah sampai waktu dia kena tanam juga. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau pun akan mati dan orang-orang lain semua pun akan mati. Kerana itu kita tak boleh nak meratapi kematian. Kerana itu Nabi SAW melarang orang-orang, kalau kita tengok orang-orang Arab jahiliyah, kalau dia meratapi mayat, itu macam mana? Orang-orang Arab dulu, kalau tengok tak dapat terima kematian tu, dia akan koyak-koyakkan baju dia. Dia akan koyak-koyakkan baju dia. Yang kedua, dia akan tampar-tampar pipi dia. Dia macam orang kata dah kena rasuk dah, betul? Dia dah tak dapat terima, dia pukul-pukul diri dia. Ini macam siapa? Sebiji macam siapa? Sebiji kan. Ini macam yang kalau kita tahu pada hari ini adalah golongan Syiah. Itu sebiji macam orang-orang jahiliyah. Tengok dia pertahankan apa? Pertahankan kematian Husain, pertahankan kematian Ahlul Bait. Itu tak menjadi masalah. Kerana itu Nabi SAW pesan apa? Janganlah kamu sangka buruk kepada Allah. Sama ada dia terbunuh, begitulah. Memang itu takdir Allah. Yang salah tetap salah. Allah tak cakap betul. Tapi tak bermaksud kita boleh pukul-pukul diri kita. Kita boleh ambil pedang, kita boleh ambil pisau. Sampai anak-anak kecil yang baru lahir, ini potong kepala anak tu. Anak yang tempurung dia masih belum tutup lagi tu, dia ambil pisau, dia buat apa? Dia potong kulit depan dia. Kan dah luka budak tu. Budak tu memang tak tahu apa-apa. Memang kerja dia nangis je. Tambah dengan luka yang dianggap itu satu ibadah. Maka itu satu kebodohan dalam ibadah. Malah mereka itu, dia adalah orang-orang yang paling kuat memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ketenangan apabila ditimpa musibah. Ditimpa musibah. Karena tu kalau kita ditimpa musibah, kita kena katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Kerana apa? Kita first kali kita nak kena pujuk diri kita bahawa kita kena ingat bahawa orang yang sayang kita tu, itu pun daripada Allah. Dan kita ni pun daripada Allah. Dan hanya kepada engkau, daripada Allah lah kami datang, dan hanya kepada engkau lah kami kembali. Kerana itu tak salah bila kita nak nangis. Tapi yang salahnya bila kita meratapi mayat tersebut. Pernah tengok orang meratap mayat tak? Depan-depan jenazah tu disuruh bangun. Kenapa mak tinggalkan saya? Mak dibangun betul-betul baru tahu. Lari dia. Kerana apa? Kerana ada kes yang berlaku. Ada kes yang berlaku bila dia dah mandikan jenazah tersebut. Jenazah tersebut tak lama lagi bangun, dia duduk. Habis hari keluarga dia semua lari. Kerana apa? Kerana Allah Alam tu salah siapa saya tak tahu. Mungkin doktor tersalah cek ke, mungkin dia tidur ayam.
doktor tersign dia meninggal ke. Tapi bila dekat waktu mandi jenazah tu, semua keluarga dia lari. Yang tinggal siapa? Tukang mandi jenazah tu pun nak menggeletar lagi. Tapi alhamdulillah nasib baik dia bangun. Dia cakap dia belum meninggal. Alhamdulillah hidup. Hidup beberapa tahun yang selepas itu. Jadi ini menunjukkan bahawa kematian itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Allah mengatakan apa? Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Bila datangnya ajal, maka takkan boleh dilambatkan ataupun takkan boleh dicepatkan. Kerana itu kita jangan jadi judgemental. Maksudnya kita tengok orang tu mati accident, buruk dia mati. Boleh kecap macam tu tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Nampak dia punya zahir, dia accident, mati, telinga tersampak dua. Contohnya, ataupun perut dia berkecai. Adakah itu kematian yang buruk? Siapa yang menentukan kematian yang buruk atau tidak? Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada terlepas dia pergi masjid, dia naik motor, accident. Kita nak cakap apa itu kematian yang baik? Itu bukan kematian yang buruk. Jadi kerana itu, kita apabila siapa-siapa mati, itu bukan hal kita nak hukum dia. Ataupun kita tengok memang sepanjang hidup dia jahat dia, tiba-tiba mati, kita cakap itulah memang pandang muka dia, memang jahat sangat, memang kena patut mati. Tak boleh kata begitu. Mana tahu akhir hayat dia betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia betul-betul istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mati dalam keadaan beriman. Subhanallah. Kerana saya ada kenal seorang yang subhanallah, saya rasa nak dekat 30 tahun tak solat. 30 tahun tak solat. Kalau bukan solat fardu, solat Jumaat pun tak pergi, solat raya pun tak pergi. Lelaki. Tapi subhanallah, kita yang tengok dia subhanallah, bila nak solat. Tapi alhamdulillah. Kerana itu kita nak katakan dakwah tak boleh stop. Kalau 30 tahun lama tak? Lama. Kalau kita awal-awal kita tarik break, habislah. Betul tak? Tapi kalau kita nasihat dia pelan-pelan, tak solat juga, nasihat lagi, tak solat juga, nasihat lagi. Sampai bila? Sampai dia meninggal. Tapi alhamdulillah, akhirnya sebelum dia meninggal, saya sempat ziarah dia dekat hospital. Tapi subhanallah, yang tak pernah dia nak fikir tentang solat, dia boleh solat dekat hospital. Dia boleh ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sepatutnya orang tu sebetulnya dah kena satu, dia kena sakit kronik. Itu nak kena dialisis tahu kan? Kena cuci darah dan sebagainya. Dia kata tak apalah, tak payah cuci darah pun tak apa. Doktor cakap kalau tak cuci darah habis tak? Tak apa, aku dah redha. Maka besoknya dah habis. Tapi sebelum tu, subhanallah, ini kita nak katakan hidayah tu bukan kat tangan kita. Kita jangan kalau tegur orang tak nak terima, sudahlah, dia memang tak boleh lah, dia memang keras kepala. Kata orang dulu kita bersama. Betul kan? Jadi kalau kita berdakwah itu, Nabi SAW dia ajarkan supaya kita sabar. Kerana kesabaran Nabi lah, Nabi boleh rampas balik Mekah. Betul tak? Waktu mula-mula Nabi kena halau tak daripada Mekah? Kena. Kalau kita dah kena halau, kita dah tak mengaku saudara dah. Betul tak? Kalau contohnya ada kes mak bapak halau anak di rumah. Anak pun sudahlah pak bapak aku dah halau aku. Aku pun tak nak, aku pun buat kepala aku sendiri. Tak boleh begitu. Mak bapak kalau halau kita contohnya di mulut dia, betul tak? Pasal dia geram dengan kita. Tapi kita sebagai anak tahu-tahu je lah, dia sayang dengan kita, cuma nak tengok kita berubah. Jadi tengok Nabi SAW bila dia kena halau, dia think positif. Maksudnya mungkin waktu tu belum sesuai lagi. Lalu dia pergi Madinah, dia kuatkan dia punya ibadah dia kuatkan dia punya dakwah dia. Maka alhamdulillah, sebelum hari terakhir dia meninggal itu, tahun sebelum dia meninggal itu dah dapat balik membuka kota Mekah. Betul tak? Dia lepas tu ada peperangan Tabuk lagi dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan sampai golongan-golongan tentera Rom itu takut dengan Rasulullah. Padahal kalau kita nak tengok sejarah asalnya, orang dengan Nabi ni balik batu je. Betul tak? Balik batu. Orang campak najis je. Ingat orang Yahudi, ini Rasulullah dia campak najis je kat situ. Subhanallah, orang tak pandang Nabi SAW. Tapi satu, kerana kesabarannya dalam berdakwah, kerana ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berjaya. Jadi begitulah pedoman untuk kita. Jadi kita kalau tengok orang yang dalam keadaan kita katakan dalam keadaan maksiat dan sebagainya, jangan benci dia. Benci apa yang dia buat, tapi jangan benci diri dia. Boleh?
Alhamdulillah kita pada hari ini kita Allah Subhanahu Wa Taala dah beri kelebihan. Kita dapat selalu datang ke masjid. Alhamdulillah. Tapi jangan benci orang lain. Pandang dia dengan pandangan ihsan. Pandang dengan pandangan kasih sayang. Maka subhanallah, ni saudaraku juga, diburuk-buruk dia pun, walaupun dia berzina pun, kita tetap saudaraku. Pasal Nabi katakan apa? Yang antara dosa yang paling besar adalah memutuskan silaturahim. Betul. Ada orang yang kau dah berzina, kau tak mengaku saudara kau. Kau bukan adik aku lagi, bukan abang aku lagi. Subhanallah, tak boleh begitu. Zina tu antara dia dengan Allah, kita dengan dia tetap ada darah. Nampak tak? Jadi ini masalah takdir. Masalah takdir ini Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita supaya kita sangka baik kepada Allah. Boleh. Kerana apa saja yang berlaku itu ada hikmah di sebalik itu. Betul tak? Apa-apa saja yang berlaku. Kapal terbang hilang ke, kapal terbang meletup ke, kapal terbang kena hijack ke, apa-apa ke, itu kapal terbang baru. Dia belum lagi kereta, belum lagi baru kahwin meninggal, dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita tak dapat terima. Tetapi itulah takdir Allah yang kita kena beriman. Cuma Allah nak highlight satu perkara, yang hari ini orang mati, tak lama lagi kita yang mati. Jangan sibuk tentang orang bagaimana orang mati, sibuk bagaimana kita mati. Itu yang lebih penting yang orang tak nampak. Sibuk tentang cerita, mayat fulan tu begitu, waktu dunia dia begini, kita duduk tutup dia. Tapi diri kita, subhanallah. Jadi kerana itu Nabi SAW itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jadi lebih takut. Kerana Nabi SAW adalah sebaik-baik contoh bagi kita. Jadi itu 3 hari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi SAW berpesan, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian itu mati kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita nak masih lagi ada pengharapan kepada Allah bahawa tak semua perkara yang terjadi itu buruk di mata kita. Sebenarnya baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok hadis yang terakhir dalam bab ini. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن. Subhanallah. Kalaulah kita dengar semua hadis ni, nescaya saya rasa takkan ada orang yang akan menyesal selepas dia hidup. Kerana apa? Kerana ada orang yang sampai hari ini bila dia dah putus asa, betul tak? Dia akan fikir kenapa dah Allah jadikan aku. Sampai ke tahap tu. Apa dah, kenapa dah aku ni bodoh sangat? Kenapa dah Allah takdirkan aku sedemikian dan sedemikian? Bagaimana pun seorang itu di dalam keadaan dia berada pada masa sekarang, sama ada dia dalam keadaan dosa yang banyak dan sebagainya. Satu, seandainya dia kalau baca hadis-hadis Nabi SAW, dia akan menjadi orang yang paling kuat imannya. Kerana banyak sebenarnya hadis-hadis Nabi yang dapat kita jadikan pedoman dan tauladan. Kita tengok apa yang Nabi SAW katakan. Daripada Nabi Anas, daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Jadi kita dah sebutkan, kalau Allah Ta'ala berfirman, ini hadis apa namanya? Hadis Qudsi. Kalau Allah Ta'ala berfirman, itu hadis Qudsi. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, wahai anak Adam. Jadi itu menunjukkan bahawa kita ni semua nama dia anak Adam. Betul tak? Walaupun bapa kita bin apa, tapi kita tetap anak-anak Adam. Dan ini sekaligus membantah bahawa ada teori-teori yang mengatakan kita dikatakan anak-anak monyet. Betul tak? Ada teori apa namanya tu? Darwin ke? Teori yang mengatakan daripada monyet dulu, dia lama-lama jadi orang. Masalahnya yang ikut teori ni bukan orang-orang bodoh, orang-orang pandai-pandai yang ikut teori ni. Maka itu nak menunjukkan pandai-pandai pun, tapi kalau bodoh juga nak buat macam mana?
Faham istilah dia? Pandai kau jadi profesor pun, kau jadi doktor pun, kalau benda basic kau tak dapat nak fikirkan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Jadi itu sebenarnya bukan pandai, itu memandai-mandai. Jadi title bagi seorang itu tak menunjukkan orang tu beriman ataupun orang tu paling perfect kat dunia ni. Kerana itu kita tak boleh nak memaksudkan orang. Kerana itu datangnya wahyu. Kalau orang itu memang kita boleh dengar 100% kata-kata dia, tak payah ada wahyu dah. Kerana itu kerana akal kita terlalu cetek sampai kita perlukan wahyu turun. Faham Kerana wahyu ni dia tak ada teori. Wahyu tak ada teori. Kalau turun wahyu, beriman. Anak beriman, rasakan. Dia macam tu je. Jadi tak payah kita nak stres. Kita punya nak kena stres dan kepala kita nak kena fikirkan. Tak boleh masuk akal lah. Dia tak payah macam tu. Pasal nikmat ni Islam. Islam ni nikmat. Kita tak payah belajar sampai PhD pun. Tak payah belajar sampai doktor pun. Tapi subhanallah, satu je, kalau kita ada iman, kau pun masuk syurga. Kita tengok orang-orang kufar, orang-orang kafir, belajar tinggi-tinggi. Tapi akhirnya meninggal. Walaupun harta banyak, walaupun pengaruh banyak, semua tinggal lah. Tinggal. Nak apabila tinggal, masuk mana? Neraka wal'iyazulillah. Jadi kerana itu kita tengok para sahabat itu ada yang pandai, ada yang tak pandai. Nabi SAW sendiri dia tak tahu tulis atau baca. Tapi yang menaikkan martabat seorang itu kerana iman dia. Nampak Kita tak payah nak jadikan kita sebagai seorang ahli atau seorang ulama untuk kita jadi orang beriman. Tak payah. Cukup dengan kita belajar, cukup dengan kita beriman apa yang Nabi SAW katakan dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam Quran. Alhamdulillah, selagi kita tak syirik kepada Allah, kita adalah orang yang terbaik. Jadi di situ Nabi SAW ada pedoman yang paling baik. Jadi kat situ ada sebutnya anak Adam. Jadi kalau kita tengok bapak-bapak kita, tu semua satu. Sama ada dekat Afrika, sama ada dekat Arab, Jepun, China, Hong Kong, Singapura, Indonesia, semua daripada bapak yang satu. Betul tak? Bapak kita Adam alaihissalam. Dan Adam ni subhanallah, Nabi Adam tingginya berapa? 40 hasta. 40 hasta tahu? Satu hasta macam mana? Kalau sejengkal Allah bagi apa? Sehasta. Betul tak? Satu hasta ni, bayangkan dia ada 40 hasta. Tinggi mana? Tinggi lah, saya rasa tengok atas juga. Sampai kipas saja ada. Kipas besar ni. Boleh jadi tak? Boleh jadi sampai kipas besar. Subhanallah. Bayangkan, ini dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih, Adam itu 40 hasta. Subhanallah. Dia begitu tinggi. Sampai Nabi SAW katakan apa? Makin lama keturunan itu, makin lama makin rendah sikit. Makin rendah sikit. Sampailah kita ni orang Melayu. Kalau kita tengok orang Arab, tinggi lagi, betul tak? Orang Eropah, orang Europe, betul? Tinggi lagi. Orang-orang kita ni cute. Dia tak kecil, dia cute. Betul tak? Tengok semua kat sini cute. Dia geram nak cubit dia pipi. Jadi ini subhanallah, itu hadis Nabi SAW. Padahal Nabi tak pernah jumpa Adam pun. Betul tak? Semua hidup Nabi. Nabi pernah jumpa Adam waktu dekat langit lah. Itu pun alam barzakh. Tapi untuk kita berdepan secara jasad dengan jasad, itu Nabi tak jumpa. Tapi itu menunjukkan bahawa Nabi beriman dengan apa yang Allah sampaikan. Nampak tak? Subhanallah. Nanti jangan risau, kat dalam syurga kita akan jadi sahaja macam Nabi Adam. Percaya tak? Kau tak nak percaya? Percayalah. Itu pasal kita tak payah guna logik. Kita beriman je. Kalau Nabi katakan sedemikian, buat apa kita nak objek? Betul tak? Dan kita semua akan jadi orang-orang yang muda. Kerana itu Nabi SAW bergurau. Sesungguhnya orang-orang yang dah berumur tu takkan masuk syurga. Tak menangis orang-orang yang dah berumur. Subhanallah. Kerana apa? Betul. Kerana orang yang masuk syurga ni bukan orang yang berumur. Orang-orang yang muda je. Tapi muda yang macam mana? Maksudnya apa? Walaupun kita berumur, kita dah meninggal, tapi waktu akhirat nanti kita tak akan datang sebagai orang berumur. Kita akan datang zaman 20-an dulu, zaman pada tengah tahun dulu. Betul? Tengah segak dulu. Betul? Jadi di situ, subhanallah, bagusnya kita menjadi anak-anak Adam yang sentiasa beriman kepada Allah. Jadi tak guna kita jadi anak Adam tapi kaya raya, bawa kereta besar-besar, rumah besar-besar, tapi tak beriman. Sayang, 1000 kali sayang. Kita tapi apa? Hidayah itu hanya milik Allah. Sebab kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa Allah tak adalah kita.
Betul lah. Tanpa hidayahnya, tak adalah kita rasa tenang, tenang-tenang yang kita rasa sekarang ni. Biasanya boleh dapat rasa para jemaah semua tenang. Dia dengan Islam. Ada yang tak tenang je? Ada gelisah ke? Tak ada gelisah. Dia kalau tak tenang pun, dia time urat dia malas lah. Betul tak? Urat dia malas, dah balik kerja dah penat, malas ke nak solat ni. Itu je. Tapi sebenarnya majoriti dia tenang. Kalau tu syaitan tu kita kena lawan sikit lah. Ya Allah, apa Allah Subhanahu Wa Taala katakan? Wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Kenapa dia tak sebut anak Allah? Pasal Adam bukan anak Allah. Betul? Pasal Adam ciptaan Allah. Walaupun Adam itu Allah yang jadikan, tetapi tak bermaksud anak Allah. Itu pasal orang-orang kafir jadikan nabi-nabi yang lain itu anak kepada Allah. Pasal apa? Pasal tak boleh nak masuk logik dia. Tak boleh masuk logik dia. Pasal apa? Ini kan contohnya Kristian. Betul tak? Kristian. Ini kan roh, tak ada bapa. Rohnya daripada Holy Spirit. Betul? Maka ini kan roh Allah. Contohnya. Jadi orang-orang kafir musyrikin pun katakan begitu. Orang musyrikin katakan apa? Malaikat tu bukan manusia. Jadi malaikat tu adalah anak perempuan Allah. Jadi kita tak payah jadi macam mereka. Kita cukup dengan beriman, dah tenang. Tak payah question banyak-banyak, kepala kita pun pening. Jadi kita hanya beriman, dan cukup dengan iman itu kita dapat masuk syurga. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku. Tengok betul tak? Selama, Allah katakan apa? Selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, nescaya aku mengampuni dosa yang telah kamu lakukan. Allah. Simpel lah. Islam sesenang-senang agama Islam ni. Sesenang-senang agama. Iaitu apa? Selagi mana kita nak minta ampun kepada Allah, selagi mana kita berharap kepada Allah, Allah confirm ampunkan kita. Walaupun kadang-kadang yang rasa tak confirm tu siapa kita? Betul tak? Kadang-kadang kita buat dosa. Contoh, kita buat dosa, kita taubat, kita rasa akan Allah ampunkan. Nampak tak? Yang masalahnya kita, pasal kita yang sangka buruk pada Allah. Pasal hadis sebelum ni katakan apa? Jangan sangka buruk pada Allah. Kalau betul lah kita buat dosa, kita bertaubat, Allah ampunkan tak? 120% Allah ampunkan. Kerana apa? Itu janji Allah. Barang siapa yang minta ampun, aku akan ampunkan. Dan Allah katakan apa? Selagi mana kau berusaha untuk minta ampun, selagi mana kau masih mengharapkan aku, nescaya aku akan ampunkan kau. Jadi hasutan-hasutan syaitan itu kita kena jauhkan. Jauhkan. Dia biasa banyak menghasut tu apa? Dalam kau macam betul je nak pergi masjid. Betul tak? Pasal walaupun masjid kita ni tak nampak berduri, sebenarnya berduri. Betul tak? Kat mana durinya? Dekat pintu-pintu masjid tu banyak duri. Pasal apa? Pasal kalau tak ada duri, orang senang nak masuk. Betul? Tapi durinya duri syaitan. Duri syaitan yang takkan orang masuk masjid kecuali orang yang kuat di masjid. Jadi kita buat iman tadi. Kuat test sikit boleh. Tapi subhanallah betul. Orang-orang yang berjaya datang kat sini, orang-orang yang kuat iman, masya-Allah. Jadi kerana itu Nabi SAW katakan apa? Salah satu man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara yang siapa yang ada 3 perkara ni, dia akan dapat kemanisan iman. Jadi cuba cek dalam hati kita, manis tak? Saya tengok muka semua, muka manis-manis lah, masya-Allah. Jadi muka tak apalah, manis tak manis, itu tak jadi masalah. Yang penting kita kena cek, adakah kita mendapat kelazatan iman. Itu ada 3 perkara. Yang pertama, iaitu kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada diri kita sendiri. Ada tak dalam diri kita ni? Kita cinta Allah dan Rasul lebih daripada diri kita dan orang lain. Ada tak? Dia jangan angguk ni. Ada ke tak ada? Ada? Ada Ada, confirm ada. Pasal apa confirm? Kerana seandainya kita tak cinta Allah lebih daripada diri kita, ataupun kita cinta diri kita lebih daripada Allah, nescaya kita tak akan solat.
Itu yang pertama. Yang pertama-tama, kita tak akan solat. Pasal apa? Solat dengan tidur mana best lagi? Tidur, betul tak? Duduk masjid, dengan duduk kedai kopi, mana best lagi? Kedai kopi, ada teh tarik, betul tak? Tapi subhanallah, kita tinggalkan teh tarik kita tinggalkan epok kita, kita tinggalkan segala-galanya, duduk kat masjid. Apa ada masjid ni? Ada TV kan? TV pun tak buka. Ada je muka saya gini. Apa yang ada pada masjid? Tapi subhanallah, nampak tak? Nampak kat situ. Adanya kita cinta kepada Allah lebih daripada diri kita sendiri. Nampak? Walaupun kita pernah bekerja, datang juga masjid. Subhanallah. Betul? Walaupun kita sibuk-sibuk, kita datang masjid, nak dengar majlis ilmu lagi, itu ada. Jadi ciri-ciri yang pertama tu ada. Tengok kalau kita Ramadan kita tak lama lagi, betul tak? Subhanallah, kita nak masuk Rejab lagi. Betul? Rejab, Syaban, Zulhijjah. Betul? Rejab, Syaban, Ramadan lah. Ramadan, subhanallah. Jadi kita tengok Ramadan, kalau dah sepanjang tahun ini kita haus boleh minum. Automatiknya, betul tak? Aku di dalam mindset kita je, haus minum. Lapar makan. Okey, rasa dah tak boleh duduk diam, jumpa isteri lah. Contohnya, tapi subhanallah, pada bulan Ramadan kita lapar, no. Tengok haus, no. Walaupun kerja, walaupun penat, haus tak boleh minum. Walaupun nak bersama dengan isteri, tak boleh bersama dengan isteri. Nak mengumpat, tak boleh mengumpat. Jadi kita ke depan dengan siapa? Kita cinta Allah kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak? Jadi ciri-ciri yang pertama ada tak dalam diri kita? Ada. Ciri yang kedua, itu Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mencintai saudaranya kerana Allah. Ada tak? Tak ada. Macam susah ya. Maksudnya kita cinta saudara kita kerana Allah, ada? Pernah? Maksudnya apa? Kita tengok orang-orang yang cintai Allah, kita cinta kat dia. Macam pernah kita sebutkan dulu, kita cinta seorang tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok muka kawan sebelah. Cinta kat dia? Please, satu je kalimah, aku cinta kat kau. Boleh? Orang sebelah, please. Ini sunnah ni. Ini sorang-sorang tak boleh lah. Yang duduk-duduk di sebelah, cakap satu perkara, aku cinta kat kau kerana Allah. Subhanallah, betul? Ini satu cinta. Kerana apa? Kita nak cakap ni ego, betul tak? Bagi orang lelaki betul tak? Ego ni tak? Kau berani kau cakap gigi kau patah ni. Subhanallah. Padahal kita dalam umat Islam, betul tak? Betul? Kalau umat Islam saya nak tengok. Boleh? Dia belum ngomong lagi, tak apa. Kita postpone minggu depan lah. Jadi ini subhanallah. Tengok, kalau ada ni dalam hati kita sedemikian, itu maksudnya dapat kita manisan iman. Maksudnya apa? Katalah kita tak payahlah cakap pun aku cinta kat kau, kau cinta kat aku. Apa sekarang, zaman sekarang lain punya cerita, betul tak? Laki dengan laki jadi, subhanallah. Tak ada benda lain kita nak buat. Kucing dengan kucing pun dia tahu lah mana jantan, mana betina. Betul tak? Ada kucing jantan nak sebab jantan. Mana tak kena cakap, mata dia terkeluar 2 kali. Kalau kucing lah. Tapi kalau manusia, tak dah. Jalan lah, subhanallah. Saya tak tahu kat mana lagi hinanya akal kita. Betul tak? Sama sekarang, dia sampai ada movement, dia untuk jadikan dia benda tu LGBT dan sebagainya. Ini satu kerosakan bukan hanya pada agama kita, pada umat manusia, ketamadunan manusia. Faham ketamadunan manusia itu rosak. Dia rosak, tak kira agama lain ke, semua sama. Tapi kalau itu Allah Alam. Jadi kita cinta kat orang tu tadi kerana siapa? Allah. Kita tengok kawan kita ni, kalau setiap hari Selasa ada je kat masjid, subhanallah, cinta dekat dia, dia semangat betul dia belajar. Betul tak? Jadi kat situ kita hadirkan rasa cinta tu pun dah, subhanallah, dapat kemanisan iman. Yang ketiga, ciri-ciri kalau kita dapat kemanisan iman, Nabi SAW katakan apa? Seseorang itu menghalang dirinya untuk maksiat. Ini susah sikit. Seseorang itu halang dirinya daripada buat maksiat seperti mana dia takut dirinya dimasukkan dalam neraka. Ini mencabar sikit. Betul tak? Susah tak? Susah. Dia agak susah. Tapi sebenarnya senang. Macam mana? Contoh, kalau kita nak buat maksiat, ingat je, tidak akan dimasuk dalam neraka.
Betul lah, maksiat apa contoh satu? Kalau berzina tak semua orang berzina lah situ. Betul. Yang ataupun kita nak mengumpat lah contohnya. Dia tak pernah mengumpat sini. Tak pernah mengumpat malaikat ni. Okey, saya rasa semua lah pernah mengumpat. Sama ada secara langsung atau tak secara langsung. Betul? So, once lepas ni kita nak tengok. Kita nak mengumpat je, kita fikir, worth it ke? Worth it ke? Aku mengumpat, hanya dalam keadaan mengumpat ni biasanya dalam 2 minit, 3 minit, ada yang sampai setengah jam. Betul? Ada mengumpat sampai setengah jam tak? Ada. Dia tengah sorok, mak, kena setengah jam. Cuba fikir, setengah jam yang kita spend ni, kita akan dimasukkan dalam neraka. Saya rasa worth it tak? Saya rasa tak worth it. Betul tak? Saya rasa tak berbaloi pun. Setengah jam punya dosa, Allah masukkan dalam neraka. Jadi kat situ kita fikir dulu. Sebelum kita buat, astagfirullah, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Aku tadi nak buat maksiat, ya Allah, tapi aku tahu neraka kau itu semua pedih. Lalu kita hilang. Syaitan suka waktu tu. Syaitan kalau boleh nak bagi lagi kita. Kalau 1,5 jam itu tak puas kan? Jom dia sambung kat kedai kopi. Biasa macam tu. Betul tak? Kita pergi raya rumah orang. Mana? Jom kedai kopi. Habis kat rumah, sambung kat kedai kopi. Jadi kat situ tengok maksiat. Jadi kalau kita dapat pretend, kalau kita dapat mencegah, subhanallah, itu kemanisan iman. Subhanallah, kemanisan iman. Jadi kat situ pentingnya kita di umat Islam yang sentiasa refresh iman kita. Boleh tak? Boleh, insya-Allah. Okey, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan, wahai anak Adam, selama kamu berdoa dan berhadap kepadaku, nescaya aku ampuni dosa yang telah kamu lakukan. Subhanallah, sayangnya Allah pada kita. Tapi kita kurang sayang Allah. Betul tak? Kita kadang-kadang solat terpaksa je. Betul tak? Kita kadang-kadang nak buat sesuatu kerana Allah tu berat je. Jadi jangan begitu. Ini kerana Allah sayang kat kita lebih daripada itu hadis-hadis yang sebelum ni dah banyak tentang bagaimana sayangnya Allah pada kita. Dan aku tidak mempedulikan berapa banyaknya. Dan aku tidak mempedulikan berapa banyaknya dosa. Subhanallah. Kalau kita berkira tak dengan orang, berkira. Tengok kita, kalau contohnya kita solat, berkira tak dengan Allah? Berkira? Wajib lah sudah. Sunat apa lagi? Betul? Kita berkira dengan Allah. Kalau kita contoh nak masbuk tu, nak masbuk, imam dah rukuk, dah naik iktidak. Kita tahan, tunggu kat belakang tu. Jangan tunggu sampai dah naik rakaat lagi satu. Pasal apa? Kalau kita masuk waktu dia sujud pun tak dikira rakaat. Faham tak? Betul tak? Betul. Tapi kita tunggu, standby, tunggu. Ini tak kira rakaat. Tunggu apa? Aku dah masuk. Subhanallah. Apa yang nak kira dengan Allahnya? Allah tak pernah kira. Allah sayang lagi kat kita. Jadi kalau kita dah katalah kita masuk pun, imam tengah sujud, masuk sujud terus. Walaupun tak dapat. Tapi kan itu kita dah masuk kat dalam jemaah, kita dah kena ikut imam. Jadi tak payah berkira dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkira sampai dah tayar akhir tak nak masuk. Tak apa, biar imam habis dulu. Subhanallah. Imam ada lagi kat situ, walaupun belum habis, masuk join. Kita masuk tak apa dah. Jadi di situ kita kalau nak kira nikmat Allah, Allah kata apa? Wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kau kira nikmat Allah, dan kau takkan dapat kira. Kita boleh kira, rambut kita je tak kira. Betul? Siapa kat sini pernah kira rambut? Mana tahu ada yang pernah buat eksperimen ke? Kira rambut. Subhanallah, kalau kita pergi treatment rambut, pernah pergi treatment rambut tak? Biasa sekarang banyak produk. Betul tak? Dia ada tipe-tipe yang daripada botak boleh jadi subuh balik rambut dia. Dia masukkan kamera kat situ. Kau masukkan dalam otak lah. Maksudnya dia sulurkan kamera kat situ. Kita nampak daripada satu lubang tu, daripada satu lubang boleh keluar 4 rambut. Daripada satu lubang mana? Lubang je lah apa kita panggil. Daripada skap kita ke apa ke, dia boleh daripada satu. Sepatutnya kita fikir satu je kan. Tapi subhanallah, daripada satu lubang itu boleh keluar 4. Pasal rambut nampak macam lebat. Jadi bila dah nampak jarang-jarang, itu maksudnya itu tinggal satu je yang keluar. Tapi subhanallah, sedangkan rambut kita tak boleh nak terkira. Apa lagi nikmat yang lain?
Jadi itu pasal kita jangan berkira dengan Allah, Allah makin sayang kepada kita. Lepas solat fardu, solat sunat, lepas solat fardu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir kepada Allah bukan hanya lepas solat fardu, kita berjalan, kita berzikir dan seterusnya. Jadi subhanallah, cantik itu Islam seandainya kita nak menghargai. Tapi kalau kita membentak-bentak hati kita, solat nak cepat habis, dia takkan rasa feel. Dia macam kita curahkan air kat daun tadi. Dia curang, daun dia tak akan masak. Dan begitulah keadaannya. Lalu Allah katakan ini, wahai anak Adam. Tadi Allah dah ulang. Tadi Allah dah kata, wahai anak Adam. Betul tak? Masa Allah ulang lagi, wahai anak Adam. Kalau kita banyak-banyak disebut nama dia bosan pula, tapi Allah tak bosan dengan kita. Tengok Allah nak kita bertaubat. Allah nak kita bertaubat. Macam mana dosa dia tadi Allah katakan, aku tak kisah pun dosa dia. Kau buatlah, kau buat, tapi yang penting kau taubat. Ini bukan galakan dia jangan buat. Dia jangan buat lah. Tapi seandainya dah terbuat, taubat. Dia taubat cepat-cepat. Seandainya kita nak terfikir, kita nak buat waktu ni iman kita lemah, lepas tu terus taubat. Jangan jadikan kebiasaan dah buat, relax. Jadi itu kena cepat-cepat taubat. Jadi Allah katakan sekali lagi, wahai anak Adam, seandainya, ini sentimental sikit. Allah katakan apa? Seandainya dosa-dosamu, Allah sebut dosa-dosamu bagaikan awan di langit. Dosa-dosamu sebagai awan di langit. Itulah kita nak cakap ni tak habis. Kita nak kira rambut tadi belum habis, nak kira awan kat langit. Yang langit kita nampak kat atas, itu yang langit kita nampak. Betul? Yang langit kita tak nampak 10 km selepas kita, di depan kita, belakang kita, tepi kita. Itu betapa luasnya langit Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu baru satu langit, belum 7 lapis langit. Subhanallah, nampak tak? Allah katakan apa? Seandainya dosa-dosamu, apa dia tadi? Seluas bagaikan awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, nescaya aku mengampuni kamu. Nak cakap apa lagi pasal ni? Nak cakap apa lagi? Dah tak tercakap lagi. Kerana apa? Kerana luasnya rahmat Allah. Itu pasal tajuk dia memang kena. Tajuk dia itu apa? Kepentingan. Keutamaan. Kerana apa utama? Kerana kalau kita tahu hadis-hadis ni, confirm kita tak akan menyesal dengan Allah. Faham tak? Kalau betul lah orang-orang yang dalam maksiat ataupun orang-orang yang dalam penjara tahu hadis ni, dia tak akan putus asa. Kadang-kadang kita dah buat dosa sampai orang bunuh diri, betul? Pasal dia rasa way out dah. Aku confirm tak boleh lari kan. Lalu bunuh diri. Padahal Allah katakan apa? Kalau orang kita nak kira, kita rasa dosa kita ni dah banyak. Cuba kira orang yang lagi banyak dosa je. Seperti awan di langit. Tapi Allah kalau nak ampun, Allah ampun dia juga. Subhanallah. Jadi di situ kita kena tahu azan kan. Seorang datang azan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu maha pengampun. Boleh tak? Jadi kalau kita tengok orang lain buat maksiat, please jangan attack dia. Boleh tak? Kita ni baik alhamdulillah, tapi please orang yang lain buat maksiat, jangan attack dia secara personal. Dia nasihat dia sebagai seorang Islam. Boleh Bila kita sebut nasihat sebagai orang Islam, itu nak kena ada adabnya, nak kena ada tata cara je, nak kena ada sopan santun dia. Tak boleh kita main sembuh je. Kerana dia, itu dosa dia dengan Allah, bukan dengan kita. Betul? Kita tugas hanya nasihat dia. Dia bukan untuk kita hentam dia, bukan untuk kita jatuhkan air muka dia. Kadang-kadang kita punya jahat kita ni, betul tak? Depan-depan orang kita sound dia, betul? Tak rasa dia nak dengar ke? Tak dengar. Kalau kita betul ikhlas nasihat dia kerana Allah, tarik dia. Satu kala nasihat dia pun baik-baik. Tak payah kita nak hentam dia depan orang lain, kerana itu bukanlah adab dari kita dengan orang tersebut. Boleh insya-Allah. Kerana kita ni semua ada dosa. Kadang-kadang kita tegur orang, anggap-anggap kita macam tak ada dosa, padahal kita punya dosa kalau orang tahu lagilah parah, betul tak? Dan itu adanya hikmah Nabi SAW mengatakan apa? Man satara musliman satarallahu lahu yaumul qiyamah. Siapa yang tutup aib kawan dia, Allah akan tutup aibnya sendiri di hari kiamat. Kerana itu kita sekarang ni kita buat maksiat, ada tak yang orang tak tahu?
banyak. Betul tak? Kita ada kita punya keburukan sendiri yang orang lain tak tahu. Tapi kalau yaumul qiyamah Allah buka kita punya keaiban, malu tak? Malu. Tapi kalau tak nak Allah buka, tutup aib kita, tutup aib orang lain. Kita jaga, bukan maksudnya kita subhat. Nah, subhat lain lah. Subhat kita mengalahkan. Kau tak pergi kerja ni, tak apa, aku cover. Dan aku punch kat kau. Punch your face kat kau. Tak boleh begitu. Itu maksudnya dia menolong-nolong dalam keburukan. Tapi kalau kita nasihat dia baik-baik, itu tak jadi masalah. Malah itu lagi digalakkan. Jadi Allah katakan apa tadi? Ya Allah katakan, bagaikan awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, nescaya aku mengampuni kamu. Itu yang kedua. Tadi yang pertama, wahai anak Adam, seandainya kau masih mengharap kepada aku, nescaya aku ampunkanmu, dan dosa kau tu aku tak kisah pun. Yang kedua, Allah katakan, wahai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, lalu kau minta ampun kepada kau, aku akan ampunkan, walaupun dosa sebanyak itu. Yang ketiga, Allah sebut lagi, wahai anak Adam. Subhanallah. Tengok, 3 kali Allah sebut kita, tak jemu pun. Lalu Allah mengatakan apa? Wahai anak Adam, sesungguhnya, seandainya, kita sambung ke depan. Boleh? Jadi lagi satu ni kita akan sambung minggu depan, insya-Allah ada azan ni. Jadi mudah-mudahan kita makin belajar hadis ni, makin seronok kita dengan Islam. Seronok tak rasa ni? Jadi makin rasa Islam ni bermakna tak dalam diriku. Tu pasal jangan berhenti belajar. Faham Jangan berhenti belajar. Kita tengok atuk-atuk kita datang ni, subhanallah, datang belajar walaupun atuk saya ni pakai cicit je. Betul tak? Saya baru 26 tahun. Tapi yang depan-depan saya, subhanallah, dah 50, dah 60, 70 tahun. Tapi kalau kita nak dalam diri kita, kalau kita tahu agama itu nasihat, kita tak akan rasa jemu walaupun daripada siapa. Dan kita rasa lagi feel, subhanallah, Islam itu lagi bermakna, Islam itu lagi hebat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dengan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala dihidupkan kita dengan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dengan Islam dan dengan dalam keimanan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang. InsyaAllah kita sudahi dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.